Allahu Akbar, Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. أما بعد، InsyaAllah kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dihormati ahli jawatan kuasa masjid, mukim rundang, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, pada pagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi memberi nikmat-nikmat kepada kita, alhamdulillah, dan kita boleh hidup seperti biasa, alhamdulillah. Dan pada pagi ini kita persembahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita hadirkan diri ke rumah Allah, dan kita solat berjemaah, dan kita solat sunat, beriktikaf, dan kita mengaji pada pagi ini. InsyaAllah kita tadabbur makna ayat yang keempat daripada surah Ad-Duha, sambungan yang kemarin. Ayat yang keempat, setelah mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Nabi rasa pelik dan juga Nabi rasa sedih. Disebut dalam tafsir ini anggaran masa yang mana Nabi ini menunggu wahyu lebih kurangnya 15 yauman, 15 hari. 15 hari wahyu tidak hadir, tidak datang kepada Nabi. Jadi dalam masa 15 hari ini macam-macam lah dakwah-dakwah orang kafir, termasuklah isteri kepada Abu Lahab yang mengecam Nabi, yang menghina Nabi. Tak ada kerja lain. Kerja dia kutuk Nabi, maki Nabi, depan-depan dia maki. Dia menyekat dakwah Nabi, dia menyekat perjalanan Nabi. Jadi dalam masa 15 hari ni Nabi dia tertunggu-tunggu. Ada pendapat kata dengan sebab kita dengar dah kemarin, sebab apa Nabi tertunggu-tunggu? Sebabnya Jibril ni nak mari, tapi oleh kerana ada anak anjing yang mati di dalam rumah Nabi di bawah katil, itu jadi tertahannya kehadiran Jibril. Maka bila ditanya, Jibril menjawab bila Nabi tanya, kenapa kamu lama tidak menghadiri, tidak jumpa, tidak mari hatta wahyu? Maka Jibril jawab, sebab kami tak akan masuk dalam rumah-rumah yang ada gambar dan juga ada anjing. Jadi maka adalah empat, dia panggil empat asbabun nuzul. Setelah Allah SWT menjawab, orang panggil persoalan dalam diri Nabi, apa sebenar masalah ni. Jadi Nabi ni rasa tertekan jugalah. Maka Allah SWT menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Alhamdulillah, bahawa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Allah SWT tidak meninggal kamu, dan ia tidak membenci kepada kamu sebagaimana yang dituduh oleh orang-orang kafir. Maka ayat yang keempat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih lagi menceritakan kasih sayang Allah SWT kepada Nabi Muhammad. Ini jaminan Allah. Allah jamin Nabi kita ni dalam ayat yang keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula.
Jadi kita pendengar yakni masya-Allah, saya kasihnya Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok dalam surah Asy-Syarh yang kita belajar dah baru ni, itu pun kasih sayang Allah Taala kepada Nabi kita. Yang ni pun Allah Taala gazet dalam Al-Quran, dalam surah Ad-Duha ini Allah sebut walal akhiratu khairul lak, walal akhiratu khairul lak ya Muhammad minal ula, dan sesungguhnya kesudahan keadaanmu adalah lebih baik bagimu daripada permulaannya. Walal akhiratu khairul laka, khairul laka lima fiha minal karamat laka minal ula minad dunya. Negeri akhirat itu lebih baik bagi kamu wahai Muhammad minal ula minad dunya, daripada dunia. Akhirat bagi kamu Muhammad lebih baik. Ini jaminan Allah Ta'ala bagi, jaminan kepada Nabi Muhammad. Dan manusia ni tuan-tuan semua, manusia ini terbahagi kepada empat. Katanya Al-Baqai, Imam Al-Baqai, innan nas ala arba'ati aqsam. Manusia ini terbahagi kepada empat bahagian. Minhum man lahu al-khairu fid darain. Dan di kalangan mereka ada yang pertamanya ialah mereka yang baginya itu kebaikan. Dia dapat kebaikan, Allah bagi baik kepada dia. Fid darain, di dua negeri, iaitu dunia dan akhirat. Jadi golongan pertama ni, mereka ini adalah orang yang mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Siapa? Iaitu wahum ahlut ta'ah al-aghniya. Mereka ini ahli-ahli taat kepada Allah dan Rasul. Dan mereka ini Allah beri kekayaan, Allah beri kaya kepada mereka. Jadi mereka ini adalah orang yang dapat bahagia dunia. Dunia Allah beri kaya, Allah beri ke atas mereka ini kekayaan. Dan mereka ini bukan setakat kaya, bahkan mereka ini merupakan ahli taat, iaitu orang mukmin, orang Islam. Islam lagi mukmin dan lagi kaya. Ini dia dapat kebaikan dunia, dia dapat mewah, dia panggil selesa, baik, duduk dalam keadaan dunia ni, dalam dunia ni baik, dan akhirat pun baik. Sebab apa? Sebab dengan kekayaan dia ni, dia guna ke arah kebaikan untuk akhirat dia. Dengan dia berinfak, dengan dia bersedekah, macam-macam dia boleh buat. Dengan kekayaan dia ni, dia boleh terjemahkan kekayaan dia dalam bentuk pahala. Dia terjemahkan, dia tukarkan kekayaan dia ni, dia buat pahala. Bukan dia buat maksiat dengan kekayaan. Ini antara katanya Al-Baqai, ini adalah orang yang dunia bahagia, akhirat bahagia. Wa minhum man lahu asy-syarru fihima. Dan di kalangan mereka kategori yang kedua, jenis yang kedua, mereka yang baginya itu keburukan. Keburukan fihima, pada kedua-duanya. Kedua-dua mana? Kedua-dua negeri, dunia dan akhirat. Atas dunia pun dia dapat, atas dunia dia dapat keburukan, akhirat pun mereka ni dapat keburukan. Siapa dia? Wahum kuffar, wahum kuffar al-fuqara. Mereka ini adalah orang-orang kafir. Kafir lagi miskin. Dunia tak ada apa-apa, miskin duduk atas dunia, tak ada kebaikan bagi mereka. Susah duduk atas dunia ni. Akhirat pun juga susah. Kenapa? Kerana dihumban masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kategori yang kedua, dia panggil qism yang kedua, bahagian yang kedua manusia. Wa minhum man lahu surah khair fid dunya wa syarrun fil akhirah. Wa hum al-kuffar al-aghniya. Dan di kalangan mereka, mereka itu
man lahu suratu khairin fid dunya, iaitu nampak nampak gambaran baik ketika berada atas dunia, sebab mereka ini ada kekayaan. Wa syarrun fil akhirah, tetapi keburukan bagi mereka ketika mereka berada negeri akhirat. Siapa mereka? Iaitu mereka ini orang-orang kafir al-aghniya, yang kaya. Di atas dunia dia dapat, dia nak apa semua dia dapat. Dia nak benda apa, dia nak rumah dapat, nak tanah dapat, semua dia dapat. Dia boleh beli apa dia nak, sebab Allah beri kepadanya kekayaan di atas dunia. Tetapi bila di negeri akhirat, mereka ini di antara orang yang mendapat keburukan. Kenapa? Kerana mereka tidak beriman. Dan lagi di antara mereka ini bahagiannya, wa minhum man lahu suratu syarrin fid dunya wa khairun fil akhirah. Dan di kalangan mereka ini adalah orang yang dilihat sebagai mendapat gambaran buruk di dunia, tetapi ketika berada negeri akhirat mereka ini dapat baik. Wa khairun fil akhirah, kebaikan yang mereka dapat ketika berada di negeri akhirat. Siapa mereka? Atas dunia susah, mereka ini humu al-mu'minun al-fuqara, iaitu mereka yang ketika berada atas muka dunia ini, mereka ini orang mukmin beriman pada Allah, beriman pada malaikat rasul semua. Tetapi ketika berada negeri akhirat, mereka ini adalah orang yang mendapat kebaikan akhirat. Sebab apa? Sebab walaupun mereka susah atas muka dunia, mereka ini akan senang di akhirat. Tetapi bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan kepada Nabi, walal akhiratu khairul laka minal ula. Wahai Muhammad, negeri akhirat itu lebih baik bagi kamu berbanding dengan dunia, yang mana ketika kamu berada atas dunia ini, kamu ni ada tentangan, kamu ini ada musuh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah daripada Abdullah bin Amr bin Al-As menceritakan anna Nabi rafa'a yadayhi, pernah mengangkat tangan berdoa pada Allah SWT. Allahumma ummati ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Wabaka, dan dia menangis. Nabi menangis, sebut umatku ya Allah, umatku ya Allah. Nabi ini sayang kepada kita je tak sayang kepada Nabi. Wabaka, Nabi menangis. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah SWT berfirman, ya Jibril, wahai Jibril, idhab ila Muhammad, kamu pergi kepada Muhammad. Faqul lahu, dan kamu kata baginya, bagi Muhammad, inna sanurdika fi ummatika wala nasu'ka, sesungguhnya kami redha, sanurdika fi ummatika, kami redha kamu berada bersama dengan umat kamu, wala nasu'ka, dan kami tidak akan buat jahat kepada kamu. Kami tak akan buat jahat. Tak buat jahat. Allah Ta'ala sebut kami tak akan buat jahat kepada kamu Muhammad, kami sayang kepada kamu. Dan Nabi SAW juga pernah menyebut, likulli da'watin da'watun mustajabatun, bagi setiap Nabi-Nabi ini ada yang Allah Ta'ala beri kelebihan kepada mereka, iaitu Allah beri mereka ini doa mustajab, doa yang makbul. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, maka semua Nabi-Nabi dia guna peluang Allah beri ni, doa mustajab ini. Mereka ni ta'ajjala, maka bersegera pakat guna doa-doa ini ketika mereka berada atas muka dunia. Kita tengok Nabi-Nabi Nabi-Nabi terdahulu guna doa-doa ni, yang doa makbul ini, bila mereka angkat tangan doa, Allah makbul. Tetapi Nabi kita, wa inni ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah
fahiya na'ilah mimman mata la yusyriku billahi syai'a. Tetapi wa inni ikhtabatu, tetapi aku menahan doa aku ni, aku tak minta lagi hak satu ni, sebagai nak bagi syafaat kepada umat pada hari kiamat, iaitu mereka yang dapat syafaat aku ni ialah mereka yang syaratnya jangan syirik pada Allah SWT. Aku nak bagi syafaat tuan-tuan semua, kita duduk atas muka dunia ni, jangan kita buat syirik pada Allah. Syirik ni pecahan syirik ni dia banyak syirik ni. InsyaAllah kalau berkesempatan masa semula-semula bakal cerita syirik ni, syirik secara halus, secara detail. Cuma secara kasarnya syirik ni ada dua. Syirik khafi, syirik jali. Syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Syirik jali, syirik yang jelas nampak. Nampak kita tengok ni syirik. Ni syirik nampak kita tengok perbuatannya, percakapannya, nampak syirik tu. Contohnya mereka sembah berhala, itu syirik. Mensyirikkan Allah, menyembah mataharinya, menyembah pokoknya, itu dia panggil syirik. Satu lagi syirik khafi, tak nampak syirik, kalau tidak memerhati dengan ilmu tak nampak syirik, nampak biasa saja. Contoh ubat, makan ubat, makan ubat ni kuat, makan ubat ni sembuh, makan ubat ni sihat. Itu dia panggil syirik khafi. Syirik khafi, syirik yang dianya syirik tetapi nampak macam tak syirik, tetapi dia syirik. Jadi kita meletakkan ubat itu ini sebagai contoh. Kita meletakkan ubat itu memberi kesan. Ubat tu memberi kuasa, memberi bekas. Sebenarnya bukan ubat, Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan semua, bila kita bercakap, jangan kita tidak letak dengan insya-Allah ubat ini boleh beri kesan dengan izin Allah. Bila Allah izin, makanlah ubat ni, insya-Allah Allah bagi sihat. Kena sebut Allah tu, insya-Allah sihat, insya-Allah dengan izin Allah tu. Jangan tinggal. Kalau kita kata makanlah ubat ni, kalau tak makan ubat ni mati. Kalau tak makan ubat mati. Bahaya ni, dia panggil syirik ni. Jadi yang mana-mana yang terlibat dengan syirik atas muka dunia di kalangan orang Islam yang mukmin, Nabi kata, aku tak boleh nak bagi syafaat, aku tak bagi syafaat. Aku nak guna syafaat ni. Syafaat ni aku tak minta atas muka dunia. Doa yang aku simpan ni untuk akhirat, untuk umat aku. Aku nak minta dengan Allah Ta'ala, nak minta supaya Allah masukkan mereka ni dalam syurga. Dengan syarat satu je Nabi kata, dengan syarat kamu jangan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sesuatu pun. Itu di antara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis. Dan ada juga disebut daripada Auf bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atani atin min indi rabbi yukhbiruni baina ayyadkhula nisfa ummati al-jannah ayyadkhula nisfu ummati al-jannah wa baina asy-syafa'ah fa ikhtartu asy-syafa'ah fahiya na'ilah min mata la yusyriku billahi syai'a. Didatangi aku oleh yang datang itu daripada Tuhanku, iaitu Jibril alaihissalam. Yukhbiruni, dia menceritakan kepadaku bagi dua pilihan. Dia cerita padaku, suruh aku pilih baina ayyudkhala, bahawasanya akan dimasukkan nisfu ummati al-jannata, bahawanya akan dimasukkan setengah daripada umatku
akan ke dalam syurga. Jadi pilihannya dicerita kepada Nabi ni, yang mana kamu nak Muhammad? Sekarang ni aku ni mari ni nak tanya kamu nak pilihan mana? Yang pertama, pilihannya Allah SWT akan masukkan umat kamu ni setengah daripada umat kamu. Nisfu ummati, setengah daripada umatku. Contoh kalau umat Nabi ni, contohlah ni buat contoh. Contoh kalau adalah umat Nabi ni 1 trilion buat lolok ni contoh. Kalau setengah trilion boleh masuk syurga, kamu nak ke tidak? Ini pilihan pertama. Ataupun wa bainas syafa'ah, ataupun satu lagi pilihan Allah nak beri kepada kamu, kamu pilih, kamu boleh bagi syafaat. Kamu nak hak mana? Nak setengah umat kamu ni masuk syurga, ataupun kamu diberi syafaat. Syafaat ni Nabi yang minta syafaat dengan Allah. Ya Allah, masukkan yang ni ya Allah. Ya Allah, masukkanlah yang ni ya Allah. Kamu nak hak mana? Fa ikhtartu syafa'ah, maka aku pilih untuk nak mendapat syafaat akhirat esok. Aku pilih supaya aku boleh beri syafaat kepada umat. Bukan aku minta dengan Allah, bila Allah tanya lagu tu, setengah umat aku ni boleh masuk syurga, aku tak sih tu, tak sih. Tapi syarat yang aku nak pilih ni, aku nak bagi syafaat ni, aku nak bagi syafaat nanti ni, ialah syaratnya jangan dia syirik kepada Allah dengan sesuatu pun. Ni mustahak sangat ni. Ni mustahak sangat. Bila kita pergi masalah, kadang-kadangnya kita nak berubat. Kita nak berubat, ada masalah. Masalah tak macam-macam masalah. Masalah perniagaan tak maju. Kita pun pergi cari tokcar. Ni banyak ni. Ni banyak. Pergi cari suami budak, minta minta minyak lah, macam-macam, debu lah, minta air lah. Allahu Akbar. Ni banyak dia deki orang ni menego maju duduk sebelah kedai dia sama-sama. Ni banyak berlaku ni, masya-Allah. Tengok orang ni kaya, tengok orang ni mewah, mulalah dia ni deki, dia carilah tokcar dia pergi carilah minyak mati bunuh dan sebagainya. Dia pergi calik gitu ya, pergi calik. Ada budak-budak sekolah pun ada, budak-budak universiti college ada. Dia tengok sahabat dia ni pandai, comel, orang lelaki kenal ramah. Dia pun mula bubuh dalam mi, bubuh dalam nasi, calik lah, menyebabkan budak ni ada yang bawa, orang panggil siapa ke bawa mati. Masya Allah, macam-macam ni. Ni dia panggil syirik pada Allah SWT. Jadi orang jenis lagu ni kena banyak-banyak taubat pada Allah SWT. Dan kita tahu bahawasanya inna syirka la zulmun azim. Bila kita buka 70 dosa besar yang disusul dalam kitab Al-Kabair, maka kita akan melihat di sana dosa yang paling besar antara dosa-dosa besar itu adalah asyirku billah, syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana syirik ni Nabi ingatkan, orang yang buat syirik ni Nabi tak akan bagi syafaat. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi tuan-tuan semua, ini ada dalam tafsir-tafsir. Bila tiba dalam ayat ni, ayat keempat ni, maka ada tafsiran-tafsiran, ada cerita-cerita yang menceritakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diberi jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa negeri akhirat Nabi itu lebih baik berbanding dengan dunia, kerana dunia ini Nabi diuji. Baik. Ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menceritakan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sesungguhnya yu'tika, Tuhan kamu akan memberikan kepada kamu, yakni kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah kata dunia pun aku bagi,
kepada kamu Muhammad. Akhirat pun aku bagi. Wala sawfa yu'tika rabbuka. Bila Allah bagi kepada kamu Muhammad, dunia Allah bagi juga kepada kamu. Akhirat pun Allah bagi juga kepada kamu. Walaupun kamu sudah melalui beberapa fasa-fasa kesusahan. Susah. Tetapi ada juga Allah Ta'ala beri kepada kamu. Yu'tika rabbuka. Dunia baik, akhirat lagi baik. Fatarda, menyebabkan kamu ini fatarda, sehingga engkau redha, yakni kamu berpuas hati. Sehingga kamu berpuas hati. Kita tengok fatarda ni maksudnya kamu akan suka, kamu akan seronok. Kerana kita lihat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada atas muka dunia, ketika mana Nabi ini kita lihat peringkat awal Nabi ni susah. Kita di bawah ni yatiman dalan ailan ni, kita lihat yatiman ni, Nabi melalui fatrah sebagai anak yatim. Wah, Nabi kita anak yatim. Keluar ayah tak ada dalam perut mak ketika umurnya 6 bulan. Nabi kita dalam perut mak dia ketika umur 6 bulan. Mak dia mengandung. Aminah ni mengandung kepada Nabi kita 6 bulan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala wafatkan ayah Nabi kita. Jadi ayah Nabi ni wafatnya, matinya ketika umur Nabi 6 bulan di dalam perut, bukan di luar. Maknanya Nabi ni keluar tak ada sambutan daripada ayah. Kita bila kita keluar, ayah sambut, seronok ayah. Ayah kita azan di telinga kanan, iqamah telinga kiri, suka, seronok. Mesti kata ni abah ni anak ni, tengok anak lelaki ke anak puan. Seronok ayah. Tapi Nabi kita tidak disambut oleh ayah. Keluar tak ada ayah, susah. Lepas tu mak pula meninggal dalam umur 8 tahun. 8 tahun dia dua sekolah. Dia dua, tak tahu apa lagi. Mak meninggal pula, duduk dengan datuk. Ada kata umurnya 6 tahun. Mak meninggal. Mak meninggal umur 6 tahun. Duduk 2 tahun dengan Tuk pula meninggal ketika umur 8 tahun. Duduk pula dengan pak saudara pula tak Islam, Abu Talib, jaga dia. Itu kita lihat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni beri kepada Nabi ni, orang panggil fatrah susah, dan akhir sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam ni diberi orang panggil kemudahan oleh Allah SWT, bantuan oleh Allah Taala bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula berniaga membawa bara-bara Khadijah, pergi ke Syam, pergi ke Syria, jual habis, balik habis, bawa duit balik. Duit tak ambil, tak kebas, tak cerak. Amanahnya Nabi menyebabkan Khadijah ni melamar Nabi. Khadijah ni melamar Nabi, minta ada lagi risik Nabi, boleh ke tidak. Khadijah ni tak ada lah sebut nama Khadijah, orang kenal semua. Comel pun dia, baik hati pun dia, pemurah pun dia, kaya pun dia. Comel ni Khadijah ni. Maka bila kahwin dengan Siti Khadijah, Nabi sallallahu alaihi wasallam orang kata diberi kemudahan oleh Allah SWT. Khadijah ni pandai cakap. Bila mana hadirnya wahyu yang pertama Jibril mari pun Nabi susah hati. Khadijah pun ni boleh orang panggil tenangkan Nabi. Dalam orang panggil dalam dunia ni Allah Ta'ala beri juga kepada Nabi. Tetapi Nabi tidak tertipu dengan dunia. Nabi tidak tertipu dengan dunia, sehingga satu masa Nabi kita ni tidur dalam keadaan
dalam keadaan tidak berlapik, menyebabkan bila Nabi tidur ni, belakang-belakang Nabi ni nampak bekas-bekas. Kalau kita tidur atas gelega nampak bekas-bekas kayu-kayu, kalau tidur atas tikar nampak, orang panggil petok-petok tu belakang ni, tekuk ni nampak ni di bahu-bahu ni. Maka sahabat-sahabat bila melihat Nabi tidur lagu tu, maka sahabat tanya Nabi, kenapa kamu tak cerita kepada kami? Kalau tidak, kami boleh bagi hamparan yang terbaik. Nabi sebut apa? Nabi kata, Nabi ni dunia ni apalah, apalah bagiku. Ni cerita daripada Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Dia kata apa? Dia kata Rasulullah berbaring di atas tikar sehingga meninggalkan bekas dan kesan di bahu. Ketika itu aku mengusap bahu Nabi, aku gosok bahu Nabi sambil berkata, wahai Rasulullah, mengapa Tuhan tidak memberitahu kami supaya kami bentangkan dengan sesuatu yang lebih selesa bagi kamu? Nabi jawab, apalah erti dunia ini bagi diriku? Tak ada apa bagiku. Dunia ni tak ada apa. Aku dan dunia ini hanyalah seumpama pengembara yang menumpang berteduh di bawah sepohon pokok. Ibarat kata dunia dengan aku ni, dunia ni pokok, aku ni pengembara. Jadi aku pun berehat bawah pokok sekejap, kemudian aku pergi meninggalkan pokok itu. Kemudian aku pergi, tinggallah pokok tu, tak ada apa dah, hanya untuk berteduh saja. Maka kita pun tuan-tuan semua, dunia ni tempat kita berteduh sebagaimana Nabi sebut ni. Kena pukulan ni, sahabat ni kena pukulan yang Abdullah bin Mas'ud ni, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud ni. Bila Nabi jawab lagu tu, Allahu Akbar, nak cara ke Nabi jawab lagu tu. Nabi kata tak ada apa ni dunia ni. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan Allah Subhanahu wa taala janji Tuhan kamu akan beri kepada kamu. Fatarda, beri tadi kebaikan tadi. Kalau dunia, wahyu diturunkan secara berterusan kepada Nabi, berterusan sehinggalah akhir hayat Nabi. Quran ni kebaikan besar kepada Nabi kita, menerima wahyu daripada Allah SWT ketika atas muka dunia. Selama berapa lama? Selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Secara kasarnya 23 tahun Nabi kita menerima wahyu daripada Allah Ta'ala, terima Quran. Ini di antara dia panggil kebaikan dunia kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita terima Quran. Dan di akhirat pula Nabi kita ni diberi ganjaran yang paling banyak sekali, yang terhebat sekali, berbanding dengan nabi-nabi lain, dengan manusia lain. Nabi kita lah yang paling dikasihi Allah SWT. Diberi kedudukan Nabi mengantasi para nabi lain. Diberi syafaat uzma. Syafaat uzma ni syafaat mana Nabi minta dengan Allah SWT supaya dipercepatkan hisab. Manusia ni tak tahan dah. Ketika berada di mahsyar, manusia tak tahan. Berdiri lamanya, dahsyatnya suasana ketika mahsyar. Maka masing-masing manusia ini duk fikir, duk kerah idea masing-masing. Cuba fikir pula kita ni, dahsyat lama kita berada di mahsyar ni, bagaimana kita nak dipercepatkan hisab? Tak apalah, ada yang sebut kalau masuk neraka lah kita, tak apa, kita rasa lebih rela. Sebab apa? Sebab dahsyat sangat suasana kita di mahsyar ini. Padahal kalau masuk neraka teruk lagi sebenarnya. Tetapi oleh kerana dahsyatnya suasana tu, maka manusia-manusia ni duk fikir macam mana kita nak lepas daripada seksa ketika di mahsyar ni. Maka manusia pun mencari Nabi Adam. Cari Nabi Adam, minta dengan Allah Ta'ala dipercepatkan supaya kita semua dihisab. Sama ada hak boleh masuk syurga, hak nak masuk neraka, lepas ni masuklah neraka, tak apa. Sebab apa? Tak tahan sangat. Maka bila jumpa Nabi Adam kata tak boleh. Walaupun aku ni Abul Bashar, aku ni bapak bagi segala manusia, pun tak boleh. Sebab alasan manusia
mintalah wahai Nabi Adam dengan Allah SWT supaya dipercepatkan hisab kami. Kami tak tahan dah. Kenapa cari Nabi Adam? Sebab kamu ni wahai Nabi Adam, kamu ni kami bagi alasannya sebab kamu adalah bapa kepada kami semua. Kamu Abul Bashar. Nabi Adam kata tak boleh. Pergi pula cari Nabi Nuh antaranya. Alasannya Nabi Nuh ni adalah Nabi yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dibantu oleh Allah Taala, menunjukkan Allah kasih kepada kamu wahai Nabi Nuh dengan Allah Taala menyelamatkan kamu dengan bahtera. Maka Nabi Nuh kata tak boleh. Aku tak boleh, tak ada autoriti ni. Nak minta dengan Allah tak boleh. Pergi cari Nabi Ibrahim. Alasannya Nabi Ibrahim ni diselamatkan oleh Allah Taala daripada api besar. Bila mana Namrud ataupun Namruz lempar masuk dalam api. Maka Nabi Ibrahim kata tak boleh juga. Pergi lagi cari Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh kata tak boleh. Nabi Ibrahim kata tak boleh walaupun Allah Taala menyelamatkan aku, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu sejuk selamat kepada Nabi Ibrahim. Walaupun begitu aku tak boleh. Akhir sekali pergi jumpa dengan Nabi Isa. Nabi Isa kata tak boleh juga aku pun. Cari Nabi lain. Aku cadangkan kamu cari satu lagi Nabi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila cari Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad minta dengan Allah SWT supaya dipercepatkan hisab. Maka bila Nabi kita minta doa kepada Allah SWT, minta itu dia panggil syafaat tu. Minta, maka Allah Ta'ala perkenan permintaan Nabi, barulah hisab itu berjalan. Itu dia panggil syafa'ah uzma dia panggil. Jadi Allah Ta'ala beri kepada Nabi kita ni, dia panggil autoriti. Di akhirat tu dengan Nabi kita ni, negeri akhirat tu diberi lebih daripada manusia lain, termasuk para Nabi, iaitu boleh minta doa dengan Allah SWT supaya dipercepatkan hisab. Allah makbul doa Nabi, Allah perkenan permintaan Nabi. Dan di akhirat juga Allah Ta'ala beri kepada Nabi kita telaga Kautsar. Iaitu di antara kehebatan Allah beri kepada Nabi kita. Maka fatarda Muhammad, bila mana Allah beri kepada kamu kebaikan di akhirat ni melebihi daripada dunia tadi, wal akhiratu khairul laka minal ula, maka wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Maka bila Allah beri kepada kamu Muhammad dunia begini, akhirat pula lebih-lebih lagi begininya, fatarda menyebabkan kamu ni seronok, kamu akan gembira Muhammad. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'ghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ayat yang ke-6, alam yajidka yatiman fa'awa. Kita ambil beberapa minit lagi. Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'ghna. Dhallan tu kalau kita baca mesti baca 6 lah. Baik, sekarang ni ayat yang ke-4, ayat yang ke-6, ayat yang ke-6, alam yajidka yatiman fa'awa. Allah Ta'ala mulakan dengan soalan. Bukankah ia alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah ia mendapati engkau Muhammad yatim piatu lalu ia memberikan perlindungan? Siapa bagi perlindungan kepada Nabi? Allah. Nabi kan yatiman, anak yatim. Fa'awa ni Allah. Allah beri perlindungan kepada Nabi dengan Nabi kita ni dijaga. Bila Nabi keluar dalam keadaan yatim, maka yang menjaga Nabi peringkat awalnya ibunya sendiri. Lepas tu pergi kepada siapa? Pergi kepada datuknya, pergi kepada pak saudaranya. Jadi banyak Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi, menjaga Nabi, melindungi Nabi walaupun Nabi kita ni yatiman. Jadi Allah Ta'ala tanya Nabi, alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah ia Allah mendapati engkau yatim piatu lalu ia memberikan perlindungan Muhammad?
wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dhallan fahada. Ayat yang ke-7 pula, dan didapatinya engkau mencari-cari jalan yang benar, lalu ia memberikan hidayah petunjuk dengan wahyu, iaitu Al-Quran. Wa wajadaka dhallan, Allah Ta'ala melihat kamu ini dhallan, mencari-cari, nak cari-cari kebenaran. Maka pada umur Nabi kita 40, ketika mana Nabi ni umur 35 lagi, kita lihat dalam masa umur Nabi kita 35, Nabi ni berulang-alik pergi Gua Hira nak mencari kebenaran. 5 tahun tu Nabi pergi berulang-alik ke Gua Hira. Tak seronok Nabi duduk di kota Mekah sebab banyak maksiat. Maka Nabi pergi bersuluk, pergi menyendiri uzlah di kita panggil Jabal Nur. Di Gua Hira tu Nabi berulang-alik duduk situ termenung. Maka masuk umur 40, lama tu Nabi tu beruzlah tu. Maka bila berumur Nabi kita ni umur 40, maka Allah SWT hantar Al-Quranul Karim. Fahada, Allah bagi petunjuk hidayah, iaitu Quran kepada kamu Muhammad. Allah sebut balik cerita ni supaya Nabi kita ni jelas bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala memerhati, melihat kamu ni, wa wajadaka dhallan fahada. Maka bila Allah Ta'ala tengok kamu ni mencari-cari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah SWT beri kepada kamu Al-Quran hidayah fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Ayat yang ke-8, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan didapatinya engkau miskin. Kamu ni miskin Muhammad, kamu miskin. Ailan, kamu ni, wa wajadaka ailan, kamu ni Allah Ta'ala dapati kamu ni miskin Muhammad, tak ada apa-apa. Nak ada apa Nabi Muhammad? Tak ada apa-apa. Nabi kan susah daripada kecil lagi susah. Siapalah duduk dengan Abu Talib pun menumpang pok saudara je. Lepas pada Abu Talib meninggal ni, lagilah tentangannya hebat. Sebab mau mati dah pok saudara dia. Pok saudara dia mati dah. Tak ada dah rasa malu mata. Tetapi walaupun kamu ni miskin Muhammad, lalu fa'aghna, lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekayaan kepada kamu Muhammad, memberi kekayaan kepada kamu. Tetapi Nabi ni kita tahu dah tadi bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tertipu dengan kekayaan tersebut. Kisah Nabi ni anak yatim, Nabi diberi hidayah, Nabi diberi petunjuk, dan Nabi diberi kekayaan. Nabi kita diberi kekayaan ini bila mana Nabi ini boleh bersama Khadijah menjadi suami isteri. Dah dapat dah, Khadijah tu dapat dah. Khadijah ni menyerah segala-galanya kepada Nabi Muhammad. Sebab itulah Khadijah ni dengan kekayaan dia guna infak untuk Islam. Infak untuk Islam. Jadi kita ni kalau Allah beri kekayaan kepada kita, kita kena infak. Kita kena infak. Harta kita ni kena infak. Kalau Allah beri kepada kita kekayaan, jangan lupa dengan kekayaan itu Allah uji kita sama ada kita lalai ataupun tidak. Lah ni tak apalah, Allah beri lagu ni, tak kaya kita ni, tapi boleh makan. Tak kaya, nak kata kaya tak kaya, duit sipai pun nak kata ada tak ada juga, tapi cukup-cukup untuk makan lah. Tetapi kalau Allah beri kita ni kekayaan, jangan jadi macam Qarun. Jangan jadi macam Qarun. Jadilah seperti Abdul Rahman bin Auf, jadilah seperti Sayyidina Uthman bin Affan, jadilah seperti Khadijah binti Khuwailid yang infak harta-harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Wa wajadaka ailan fa'na fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits fa ammal yatima fala taqhar. Kita habiskan 3 ayat ni. Oleh itu Muhammad,
Adapun anak yatim kerana kamu ni pernah jadi anak yatim, maka janganlah engkau berlaku kasar terhadap anak yatim. Jangan jangan ingat anak yatim ni, anak yatim. Kita bila tengok anak yatim ni kena ada kasihan belah. Ingat dia susah, dia tidak ada mak, dia tidak ada, kalau yatim piatu tidak ada ayah, yatim dan tak ada mak pula, piatu dia panggil lah. Kita letak piatunya. Anak yatim ni tak ada ayah ya. Tak ada mak, tak panggil anak yatim. Tapi bila nak minta bantuan ni, kita ni kira alhamdulillah lah, walaupun mak tak ada pun ayah ada, tak apalah, yatim lah kot. Sekolah-sekolah gitu, tak ada mak, tak apalah, kita masuk dalam, tak apalah, kita bagi jugalah bantuan, kesian kepada dia. Jadi sebenarnya yatim ni tidak ada ayah, mak ada, dia panggil walaupun mak ada, ayah tak ada, yatim. Tapi kalau mak tak ada, ayah ada, tidak yatim sebenarnya. Tetapi kita kena orang panggil berlaku baik dengan anak yatim tak. Kita panggil yatim mak, yatim ayah, sebenarnya ayah ya. Baik. Wa ammas sa'ila fala tanhar Muhammad. Dan adapun orang-orang yang meminta bantuan pimpinan, maka janganlah engkau tengking herdik. Jangan kalau orang minta dengan kamu, as-sa'il, mintalah apa-apa dengan kamu. Minta pandangan ke, minta tolong ke, minta bantuan makanan ke, ikutlah kamu boleh tolong apa-apa. Jangan tanhar, jangan kamu herdik dia. Jangan. Mu ni muka mu ni musa ummu. Musa ummu. Jangan. Siap ke dia. Orang minta tolong dengan kita as-sa'il. Kadang-kadang Allah nak uji kita. Allah nak uji kita. Setara mana kita berinteraksi baik ke tidak. Kalau kita tak boleh bagi, kita ayat molek, tak boleh buat, tak boleh bagi ni. Tak boleh bagi ni. Wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun dengan nikmat Tuhan kamu wahai Muhammad, fahaddits, maka kamu zahirkan, kamu bersyukur, kamu sebut. Fahaddits mana berkata-kata, sebut. Hadza min fadli rabbi, ini nikmat Tuhan aku bagi. Jadi kita kena sebut, ni rezeki Allah bagi, alhamdulillah. Ni kekayaan Allah bagi, alhamdulillah. Isteri Allah bagi, anak-anak Allah bagi, kenderaan Allah bagi, pitih Allah bagi. Kena sebut lagu tu, fahaddits. Jangan tak ingat. Jangan tak ingat bahawasanya rezeki semua ni adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut Muhammad fahaddits. Jangan lupa fahaddits, sebut. Jadi kita ni tuan-tuan semua, kita dengan manusia pun kita kena ucap terima kasih. Ucap terima kasih. Banyak kita ucap terima kasih. Jangan kita ni orang panggil berat mulut. Bila orang tolong kita ucap terima kasih. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, la yashkurullah man la yashkurin nas. Manusia itu tidak, dia ni ucap syukur kepada Allah kalau dia tidak ucap terima kasih pada manusia. Kalau ada manusia beri bantuan kepada dia, ucap terima kasih. Menunjukkan bila ucap terima kasih, alhamdulillah, terima kasih, bermakna dia ucap terima kasih juga pada Allah SWT. Ingat jadi kita ni bila dapat bantuan, ucap terima kasih, kena budi. Gitulah di antaranya pesanan daripada Allah Taala ayat yang ke-11 ini. Adapun nikmat-nikmat Allah Taala, sebut fahaddits, cakap, sebut. Itu hamba tengok kereta-kereta kereta-kereta yang kita kata Allah beri besar-besar, kereta mereka ni kita tengok masya-Allah, dia letak hadza min fadli rabbi belakang dengan tersekhak tu. Oh bagus tu kereta ni. Apa makna? Ini adalah limpah kurniaan Tuhan aku bagi. Kereta besar ni. Kita tengok belakang dia tulis. Ada tulis, hamba tengok baru ni, kereta besar, kereta Alphard, kereta Wildfire, Allah Muhammad. Ditulis, dia tepek stiker di kereta Allah Muhammad. Hadza min fadli rabbi. Alhamdulillah. Dia tepek. Kalau di rumah ni ada orang buat di rumah ni, kita masuk dalam rumah dia tu, semua tulisan, tengok masya-Allah, tulisan ayat Quran.
Maksudnya dia sendiri tu duduk dalam rumah tu mungkin boleh jadi dengan adanya ayat-ayat Quran ni, dia panggil dia ni tidak lalai. Tengok Allah Muhammad. Kita mari masjid, ya Allah Muhammad. Allah Muhammad ada ayat Quran. Rumah kita ada ke tidak? Kuatnya ayat kursi ke. Tapi ada orang-orang ni hanya letak saja baca tak. Ayat kursi, ayat 1000 dinar wa may yattaqillah letak di kedai tu tak baca pun. Baca bukan hanya untuk pamerkan saja, baca. Jadi tuan-tuan semua, satu lagi, bukan setakat kita baca, kita ambil panggil fadilat-fadilat kelebihan, faedah-faedah, dan satu lagi nak kena aman. Hak Quran royak gapo kena turut, kena dengar. Jangan ambil Quran tu nak belaka wa may yattaqillah bab nego bab tu, tapi bab hukum hakam tak si turut. Hak tu nyanyi. Jangan balas dengan Quran, hanya ambil berkat saja, tak sih. Kita nak semua berkat pun kita ambil, berkat-berkat ayat Quran kita ambil, dan juga biar kita faham Allah nak macam mana, kita ikut follow saja, insya-Allah. Jadi tuan-tuan semua, berasa sekadar tu dulu. Kita dengan lajunya nak habiskan surah Ad-Duha tadi, maka insya-Allah minggu hadapannya hari Isnin kalau tidak ada arah melintang, insya-Allah kita akan mempelajari surah yang berikutnya, iaitu surah yang ke-92, surah Al-Lail. Al-Lail, Allah bersumpah dengan waktu malam. InsyaAllah kita bertemu kembali insyaAllah dengan izin Allah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.